Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum. Salam kripto dan salam market kemerah-merahan. Allahu Akbar. Saya pun cuak ni tengah buat video ni kan, tunjuk dekat tuan-tuan puan-puan. Allah, merah belaka kan. Apa especially apa ni, ICP sangat merah dekat tengah-tengah ni, sangat merah, semua tengah merah. Adalah hijau sikit-sikit, Solana semua hijau So selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, so memang lama tak buat video kan. So waktu raya pun memang banyak benda lah tengah buat kan. And then especially sekarang ni dengan isu Palestin diserang oleh Israel, memang semua fokus dekat sana lah, to be very very honest kan. So kita for crypto ni sejak raya sampai sekarang dia ada masalah dengan Elon Musk. So macam saya tengok ni, isu sekarang ni sepatutnya Israel lah yang tengah koyak. Tapi sekarang ni Elon Musk pula tengah koyak. Itu yang saya rasa, apa hal kau ni Elon? Orang tengah fokus lain, kau pula tengah buat drama dekat cryptocurrency punya scene kan. Tapi sekarang ni naratif dia, suka atau tak, inilah naratif kripto. Sekarang ni memang Elon Musk mampu manipulasi market cryptocurrency, especially Bitcoin. And kita dah nampak dah sejak Elon Musk mula nyatakan sokongan dan sampai sekarang ni dia buat U-turn. Tak adalah buat U-turn sangat, tapi cara dia tweet dan sebagainya seolah-olah nak buat U-turn, dan market dia tengah react apa yang Elon Musk ni buat. Okay, so video hari ni kita nak bincang pasal Elon Musk ni lah, sebab ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah bear market ni dah start? Ramai yang beli waktu harga 60k, waktu harga 50k dan ke atas kan. Sebab most of the newcomers ni datang waktu Elon Musk tak datang lah. Sebab dia nampak, oh Elon Musk datang, jadi pun diikut. Sekarang ni Elon Musk tengah merajuk. Kalau saya nak bagi simple, dia ibarat merajuk lah. Mungkin dia nak orang pujuk dia ke apa ke, wallahualam. Okay, sebab bagi Elon Musk, harga cryptocurrency ataupun market kripto naik ataupun market kripto turun, dia tetap orang kedua terkaya di dunia kan sekarang. Dia tetap billionaire. Tetap orang kaya. Tapi kita orang-orang biasa ni, marhain yang nak main kripto ni, kalau Elon Musk puji pasal cryptocurrency Bitcoin, kita untung lah. Tapi bila Elon Musk buat macam ni kan, tiba-tiba merajuk lah dan sebagainya, kita mengalami kerugian. Kalau jual mengalami kerugian lah. Kalau yang masih hodl, masih hold lagi tu, InsyaAllah kena bersabar sedikit lah. Okay, so macam biasa kita tengok dulu market cryptocurrency. Jadi tidak dinafikan semuanya sedang turun kan. Bitcoin jatuh, Ethereum semua akan follow, dan altcoin akan mengalami penurunan yang lebih tinggi. Tapi Solana mampu bertahan Solana mampu bertahan, dan kita tengok siapa yang untung banyak. Pirate Chain ni memang dahsyat lah. Memang mampu mengekalkan dia punya kenaikan 28%. Solana pun alhamdulillah mampu. Dia mengalami penurunan juga, tapi still macam steady lagi lah. Dia still dapat recover lah. Dia tengah recover. Dia token Shiba Inu. So nampaknya altcoin mula recover, tapi tak semua. Kebanyakan altcoin ni masih terjejas. SafeMoon pun dah dekat CoinGecko macam ni kan, jatuh. Gate token. So banyak coin yang mengalami correction. Banyak coin yang sedang mengalami correction. Okay, sekarang ni kita tengok market Bitcoin. Okay, so last video
kan. Kita nampak dia trade dekat dalam seolah-olah dekat sini sebelum dia nak buat kenaikan. So kalau saya buka daily chart, okey, memang nampak Bitcoin lepas 60k kan, ni seolah-olah membentuk double bottom actually. Dia dah ni atas macam ni, lepas tu dia buat lagi satu kenaikan, lepas tu dia turun, dia close lagi rendah. So dalam situasi, kalau saya ambil perspektif 100% technical analysis, kalau saya ambil 100% technical analysis, saya akan jual semua Bitcoin saya dan sebagainya lah. Sebab nampak ini adalah pattern bearish. Ini adalah pattern bearish. Dia buat seolah-olah double bottom, and then dia buat seolah-olah head and shoulders juga. Nampak tak? Ni dia close ni, lepas tu dia naik, lepas tu ni dia tak dapat naik lebih tinggi. Double bottom, head and shoulders, semua kita nampak dekat sini. Tetapi Bitcoin is not all about technical analysis. Dia ada fundamental, dia ada sentiment analysis, dan dia juga ada on-chain analysis. So, kalau tuan-tuan puan-puan tanya saya, adakah ini permulaan bear market? Bagi saya, personally, saya tak rasakan ini adalah full swing bear market. Sebab apa? Ni kita nak bincang banyak ni sebab dia. Tapi kita tengok based on chart, nampaknya beginilah kan. So last time dia turun, kita nampak 45k ni very very strong support. Tetapi semalam hari ni dia hampir pergi sampai 42k dan dia naik. Jadi sekarang ni dia cuba challenge dia punya bearish punya take dia sangat-sangat kuat sekarang ni. Sangat-sangat kuat. Terima kasih kepada Elon Musk. So last support level kalau kita tengok kan, is somewhere dari bulan February sampai March. Dia pergi balik somewhere dekat bulan February hingga March. So kalau dia turun nampak last dia naik tau. Dia naik dari harga 38k, dia naik sampailah ke 46k. So if Bitcoin lose support yang ni, support sekarang ni dekat 45k, kalau dia lose support ni tuan-tuan puan-puan, dia akan pergi dekat somewhere 38k, 38k or maybe sampai 35k. So kalau waktu tu memang maybe ramai yang akan menjual lah. Maybe ramai akan menjual. So bagi saya sekarang ni, dari sudut technical, pandangan technical, nampak agak bearish. For short term, kalau kita tengok short term nampak agak bearish. Tapi nanti saya akan comparekan dengan satu chart untuk memberikan sedikit kelegaan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan lah. Okay. So next, kita tengok satu lagi pandangan. Satu pandangan ni saya tunjuk bearish for short term. Ada lagi satu pandangan adalah di mana saya ambil konsep Wyckoff methodology. So apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan adalah ni chart ni. Dia sekarang ni kalau tengok Wyckoff methodology, ini adalah fasa accumulation. Okay, nampak dia turun, lepas tu ni dia naik sekejap, lepas tu dia pergi sideways kan, lepas tu dia mungkin akan turun lagi, dia test, and then dia akan naik balik. So pattern sekarang ni, okay, saya buka chart yang baru ni lah. Saya buka chart yang baru ni. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan nampak sekarang ni, saya dah buatkan dah dia punya labeling dia. Saya nampak kalau saya ambil Wyckoff accumulation ni lah, saya nampak kita berada di peringkat accumulation. Maksudnya Bitcoin akan bergerak sideways pada masa yang agak lama. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, Bitcoin akan main-main di sekitar 40-50k. 40-50k ni dia akan bergerak sideways pada masa yang lama lah. So kalau tengok, okay, kita compare, ni adalah bahagian PS. So kalau kita tengok sini, PS temporary support, ni temporary support. Lepas tu dia akan jatuh. So sama juga kalau tengok sini PS, lepas tu dia jatuh sekitar zone ni 46 ke 48 kan.
Then dia naik sekejap. Ni dia naik sekejap, AR ni. Dia naik sekejap. Lepas tu dia akan turun bawah for another support level dekat sini. Kalau tuan-tuan mau tengok, dia pergi support level ni, and then dia akan naik lagi. Dia naik lagi tinggi dari ni. Naik. Sekarang ni dia tengah turun. Nampak tak? So dia nampak dia naik, sekarang ni dia tengah turun. Turun lagi bawah. Nampak tak? ST in phase B lagi bawah. SC ni dekat sini. ST in phase B lagi bawah, which is happening right now. Dia turun lagi bawah. ST in phase B. So sekarang ni kalau saya ambil pendekatan Wyckoff event and phases accumulation punya schematic, kita berada di peringkat pengumpulan. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nampak, phase B ni sangat lama. Kalau kita ambil phase phase A ni bermula bulan April. So lebih kurang sebulan lebih lah. Sebulan lebih ya. Sekejap, phase B start kat mana? Dekat ST ni kan. Okay. So ST. So let's say kita ambil dari sini 14 April sampai 30 April. 2 minggu lah. 2 minggu. Okay. So most likely kalau ambil phase B ni, dia boleh jadi sebulan, sebulan setengah ataupun 2 bulan. And then dia akan pergi phase C. Maksudnya kemungkinan akan ada lagi satu test lagi bawah ni yang ditulis spring ni. Mungkin berlaku part ni. Ni dah lah ST ni bawah. Lagi bawah mungkin akan berlaku tuan-tuan puan-puan. Mungkin akan berlaku. So kalau lagi bawah ni saya nampak contohlah kita just buat one line lah. Ini just untuk kita buat a little bit of estimation kan. So kalau dia turun lagi bawah pun boleh jadi sampai 40 ke 39k. Boleh jadi. So do expect more correction akan berlaku. Kalau dia naik kan, kalau dia naik kan, naik, mungkin dia akan pergi balik dekat 50k something, and then mungkin dia boleh pergi macam ni. Ada possibility. Tuan-tuan puan-puan jangan panik. Ada possibility dia naik kan, macam ni. Contoh dia naik balik, contoh dia pergi dekat sini, tuan-tuan lega sikit lah, nak pergi 60k balik. Pap, dia jatuh macam ni. Ada kemungkinan, but then kalau dia berjaya buat recovery, dia akan break 64k ni. Dia akan break, insya-Allah dia akan break. So ini bukan saya main reka-reka, ini memang based on Wyckoff lah. Ini adalah antara trading strategi yang kita boleh guna. So ada yang kata ini peringkat accumulation, ada yang kata ini adalah re-accumulation. So kalau tengok re-accumulation pun lebih kurang sama je, cuma bezanya re-accumulation dia belah sini. Nampak tak? High. High dia ada 3. So kalau kita tengok juga dekat sini ada, nampak? 1 2 3. So ada yang kata ini mungkin Wyckoff re-accumulation pun betul juga. Nak tengok accumulation punya side pun boleh, atau re-accumulation side pun boleh. Tapi yang pasti dia seolah-olah dalam peringkat sideways. Dia tengah bergerak sideways, dan ini adalah waktu pengumpulan. Sebab apa? Sebab ramai yang duduk kata, adakah saya terlambat untuk invest dalam cryptocurrency? Adakah saya terlambat nak beli kripto dan sebagainya? Mungkin ini adalah waktu untuk siapa-siapa yang belum beli kripto, ataupun siapa-siapa yang nak tambah kripto, buy the dip, boleh boleh consider lah. Okay, this is not financial advice. Ini hanya pandangan saya berdasarkan Wyckoff punya event. So dia ada banyak teori. So saya menggunakan teori yang ni lah. Okay. And lagi satu saya nak tunjukkan adalah, kalau saya tukar kepada weekly, yang ni kita boleh tengok kita boleh tengok exponential moving average. Okay. So okay, just bear with me. Okay. Okay. So kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu,
yang ini kita panggil EMA lah, moving average, exponential moving average. So yang biru ni adalah 21 week, yang ni kalau tak silap saya 50, 100, 200. So yang ni kita gunakan antaranya untuk kita tahu adakah bear market dah bermula ataupun sebagainya. Okay, so kalau saya tengok dekat sini, sorry, okay, mana ni, kita compare lah tahun 2017. So waktu tahun 2017, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, banyak kali dia pergi dekat warna biru ni. Dia pergi warna biru, lepas tu dia naik, dia pergi dekat belah 21 week moving average, dia sentuh, dia naik dan naik. Okay, so memang banyak kali lah, memang banyak kali. Tengok di March pun banyak kali dia akan sentuh ni. So selagi dia tak pergi, ada one point dia pernah hampir sentuh sampai hijau ni. Selagi dia tak sentuh hijau ni, ataupun dia tak close dekat belah hijau yang 50 week moving average, InsyaAllah kita masih dalam peringkat bull run. So nampak tak, ini dia pergi, once dia jatuh, dia dah pergi dekat biru ni, lepas tu dia jatuh lagi, dia pergi dekat hijau ni. Maksudnya bila dia dah touch hijau ni, bear market dah bermula lah. Dia naik sekejap, lepas tu eventually dia pergi sini, and then dia terus pergi bawah, dan apa ni, maksimum kalau dia pergi yang merah ni. So this is kemuncak bear market sebelum dia buat reversal untuk naik. So tahun 2019 pun ada berlaku mini bull run. Okay, mini bull run di mana dia naik kan, laju dia naik, then dia touch, dia tak touch yang biru ni tau. Dia terus close sampai dekat hijau ni. Maksudnya dia punya drop ni memang dahsyat. So instead of close dekat sini kan, langsung tak sentuh biru ni, dia terus close dekat sini, hijau-hijau, then dia naik, then lepas tu dia turun lah. Lepas tu ini sebab corona dia jatuh kejap, then dia buat recovery balik. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu adalah, kalau kita tengok sekarang ni, last dia sentuh biru ni adalah pada September 2020. Bulan September 2020 dia close dekat sini, lepas tu dia naik, terus tak pandang belakang dah. Tak ada correction yang signifikan lah. Ada je correction, tapi tak macam sekarang. So sekarang ni kalau kita zoom, dia dah close dekat biru ni, tetapi dia tak pergi sampai hijau ni. Of course it's a risk. Of course cryptocurrency is a risk. Kalau nak tunggu kan, mana tahu dia close dekat hijau ni, dan memang agak payah lah, mungkin bearish market tu dah bermula. Tapi macam saya tunjukkan tadi, saya nampak mirip dia adalah accumulation phase for Wyckoff. So I hope, ini hanya saya punya pandangan dan hasrat lah. I hope pada minggu ini dia boleh close atas daripada 21 week moving average. So kalau dia close dekat atas dan sebagainya, dan mungkin dia akan bergerak sideways. Kalau dia bergerak sideways, semua ni akan jadi rapat-rapat. Yang hijau, kuning ni akan jadi rapat-rapat, and then hopefully dia buat pergerakan untuk naik ke atas lah. Sama macam tahun 2017. Tahun 2017 banyak kali perkara ini berlaku. Banyak kali dia sentuh, dia naik kan, sentuh, dia naik. Okay, dan another reason kenapa saya ambil pandangan bahawa bear market belum bermula adalah, saya rasa apa yang berlaku sekarang ini, is not natural. Sebab apa? The whole Bitcoin punya dumping ni berlaku sebab Elon Musk, sebab tweet Elon Musk. Elon Musk sekarang ni kacau market. To be honest, kacau market. Tak kisahlah Tesla jual Bitcoin ke, Tesla tak jual Bitcoin ke, atau sebaliknya. Yang saya pasti sekarang ni, Elon boleh mempengaruhi market cryptocurrency. Bukan sahaja setakat Dogecoin. Dogecoin tu memang fact lah. Memang Elon Musk dia tweet apa kan, Dogecoin akan bergerak. Sekarang ni
Bitcoin pun turut dipengaruhi oleh Elon Musk. So benda ni not really good. Not really good sebab ibaratnya kita boleh buang lah semua technical semua kan. Just follow tweet Elon Musk. Elon Musk puji beli, Elon Musk kutuk jual, Elon Musk puji beli, Elon Musk kutuk jual. So this is not good for long run. This is not good for long run. So apa yang berlaku sekarang ni, mungkin community kripto atau otai-otai dalam kripto, mungkin diorang nak cuba distance market kripto ni dengan Elon Musk. Sebab bagus Elon Musk datang apa semua, tetapi kalau dia cuba nak manipulate apa semua, then benda tu jadi tak bagus lah. Sebab tu ramai orang-orang otai kripto semua tengah hentam Elon Musk. Itu dia punya cerita. Kalau setakat Dogecoin dan sebagainya, semua orang faham itu adalah meme coin, itu adalah joke coin, so semua orang boleh terima. Tapi bila comes to Bitcoin, ramai yang tak senang hati dengan apa yang Elon Musk buat. Okay, so this is one of the thing lah. So sekarang ni kita tengok point utama kita atau cerita yang paling hot sekarang ni, which is Papa Elon lah. Elon Musk. Semuanya bermula di sini, Twitter. Semuanya bermula di Twitter. So market cryptocurrency sangat-sangat reaktif terhadap Twitter. Tak payah tengoklah semua apa ni, apa mana ni. Ni waktu hari raya ni, kita kat Malaysia ni nak beraya kan. Mamat ni pergi keluar tweet ni. So kalau tengok tweet ni kan, okay lah, dia kata Tesla suspend vehicle purchase using Bitcoin dan sebagainya. So dia buat U-turn. Mulanya kata boleh, sekarang kata tak boleh. Sebab apa? Dia kata Bitcoin mining increasing fossil fuels kan. So part ni ramai yang dah sangkal. Dia orang kata sebenarnya bukan fossil fuel. Bitcoin turut menggunakan renewable energy dan sebagainya, dan penggunaan fossil fuel ni lagi tinggi dekat industri lain. Contohnya nak perang, penggunaan fossil fuel akan jadi lebih tinggi. Contohlah sekarang ni Israel tengah serang Palestin, dan kita tahu US di belakang Israel. Kalau US nak berperang ke atau nak support Israel je, mesti dia hantar benda-benda yang melibatkan alat-alat peperangan. Benda-benda tu akan meningkatkan fossil fuel. Itu lagi penting, itu lagi teruk daripada Bitcoin. Dan banyak lagi benda-benda lain yang meningkatkan penggunaan fossil fuel. Tak boleh blame on Bitcoin alone. So Elon Musk dia ambil naratif FUD. FUD maksudnya create fear, uncertainty and doubt. Dia tahu apakah FUD yang paling kuat untuk jatuhkan harga Bitcoin, iaitu benda ni. So dia pun buka cerita lah, ini apa ni, tiba-tiba kata apa ni, penggunaan fossil fuel meningkat dan sebagainya. Dan satu lagi yang orang duduk bangkitkan adalah Elon Musk ni dah lah kaya, orang pandai, takkannya tak buat research betul-betul sebelum beli? Betul tak? Takkannya tak tahu Bitcoin ni pakai proof of work, memang dia pakai mining dan sebagainya. Kenapa sekarang baru nak bangkitkan persoalan ini? Kenapa bukan awal-awal lagi kan? So ini antara benda yang orang petikaikan. And lagi satu, sekiranya Elon Musk kata ini adalah sebab mining, proof of work dan sebagainya, mungkin dia boleh pergi, contoh dia kata okey lah, saya nak test Cardano ke Ethereum masih proof of work, Cardano ke atau any other proof of stake punya mechanism, contoh Solana ke, dia boleh petik. Tetapi apa yang dia duduk petik adalah Dogecoin. Mana to beli, okay, to be clear but it can drive massive, okay, mana kata Doge, working with Doge developer to improve system transaction efficiency, potentially promising. So sekarang ni bila dia keluar tweet ni, ramai yang macam bukan maki lah, ramai duk gelak dekat dia. Dia kata developer ni dah tak aktif dan sebagainya, yang kau pula duduk sibuk nak work with Doge dan sebagainya. Padahal Doge ni pakai proof of work sama macam Bitcoin. Kalau you kata Bitcoin ni apa ni, using energy lah dan sebagainya, Doge pun lebih kurang sama juga, tapi tak adalah setinggi apa ni, Bitcoin. So sebab tu orang banyak macam gelakkan dia lah. So sebab tu lepas tu dia pun macam
merajuk dan sebagainya. Okey, kita tengok dia dekat bahagian reply dia ni banyak perang ni. Kejap kita kena scroll banyak benda ni. Kejap. Lawak lah Elon Musk ni. Okey. Musk is very difficult. Mana dia ada cerita pasal nak tingkatkan transaction. Alamak. Ni Okey. Just bear with me. Ada bahagian yang dia kata Doge. Okey. Ni dia saya nak tunjuk. For those bad at math, 100 times higher transaction volume with 100 times lower fee means total fee earned stay same. Low fees and high volume are needed to become currency of earth. Okay, sekarang ni dia kata Dogecoin ni ada potensi untuk jadi benda ni. So orang ada kata juga, kalau you talking about higher transaction volume, lower fee, that's where Bitcoin Cash datang. Bitcoin Cash, dia punya naratif adalah apa yang Elon Musk cakap. Tetapi untuk buat benda ni is not easy. Even though dia nak buat benda ni dekat Dogecoin pun, it's not really easy. So that's why orang semua kata Elon Musk ni tahu ke apa yang dia beli, atau dia main FOMO je. So ramai yang question Elon Musk. Lagi banyak dia cerita pasal cryptocurrency Bitcoin, dia nak defend dia punya stand. Orang nampak dia punya pemikiran pasal cryptocurrency ni agak shallow. So that's why ramai duduk troll dia kan. Lepas tu pula lagi satu pula dia kata Bitcoin semua centralized dan sebagainya. So orang pun kata okay, Dogecoin pun sama juga, banyak big account duduk pegang ni. So dia kata my understand is the big accounts are exchange. Would be good to confirm though. I'm told biggest one is Robinhood. So apa yang berlaku adalah Allah Akbar. Kadang-kadang load lambat juga. CZ daripada Binance kata, Elon, the top one with 30% of total supply does not belong to Binance. I seriously doubt it belong to another exchange based on usage pattern. I could be wrong. Who told you? Might want to check your source. Nampak tak? Lagi banyak Elon Musk duk cerita, lagi orang nampak something not right. So that's why Elon Musk pun macam merajuk. Mana ayat merajuk dia ni? Okay, ini pasal fighter ni. Lepas tu adalah dia duduk troll Michael Saylor. So Michael Saylor dia bagilah fact semua tu kan. Lepas tu dia kata Michael Saylor patut pakai pakaian Sailor Moon lah, apalah. So dia duduk troll kan. Ni ayat dia. So dia kata Bitcoin is actually highly centralized, super majority controlled by big mining companies. A single coal mine in Xinjiang flooded, almost killing miners, and Bitcoin hash drop 35%. Sound decentralized to you. So ini pun ramai orang duduk petikaikan. So bila orang petikaikan, dia pun katalah, hey cryptocurrency expert, ever heard of PayPal? It's possible maybe, but that I know, then you realize about how money works. Ni ayat merajuk dah. Ini ayat Elon Musk dah merajuk. Bila dia merajuk, ini Peter Obnoxious ni pun satu hal juga. Suka menganjing. Tengok dia Elon Musk, the perfect troll is one where people don't know whether it is troll or not. You recently poorly informed criticism of Bitcoin and support for Doge may be perfect troll, or you might actually believe this. God, I hope not. So ramai duk menganjing Elon Musk sekarang ni. So apa jadi? Ini Mr. Whale ni dia kata Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their Bitcoin holding with the amount of hate Elon Musk is getting. I won't blame him. Dan rasanya Elon Musk ada reply, indeed. Maksudnya dia tak nafikan yang Tesla mungkin akan jual Bitcoin holding. Sebelum ni dia kata dia tak menerima Bitcoin untuk pembelian kereta Tesla.
Tapi bila yang Mr. Whale ni kata Elon Musk mungkin akan jual ke semua Bitcoin dia, Elon Musk dia mengiyakan. Dia mengiyakan. So that's the thing lah. Tapi lately 5 jam yang lepas dia kata to clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin. So 17 jam lepas bila keluar benda ni, ramai yang duk jual. Tapi bila 5 jam lepas, bila bagi tahu Tesla has not sold any Bitcoin, so market pun tak dump banyak sangat. Dia macam cakap aku tak jual apa semua kan. So market pun tak react banyak sangat. So nampak tak? Tweet Elon Musk ni menggerakkan market. Ini adalah fakta yang kita kena terima sekarang. Ini perbezaan market cryptocurrency sekarang. Sebelum ni tak ada single person yang boleh move the market. Sekarang ni Elon Musk, walaupun dia tak jual, dia tak kata pun dia ada jual kan, dia kata dia tak jual lagi. Dia tak jual, tapi sebab tweet dia berlaku jualan. Maksudnya retail investor ni tengah menjual. Orang-orang yang baru masuk apa semua kan, tengok jatuh, pump jual. So ini bahaya. Kalau 100% believe apa yang Elon Musk cakap, bahaya. Okay? Sebab dia boleh gerakkan market. Dan kenapa dia ambil FUD yang mengatakan Bitcoin, dia ambil FUD dalam bentuk Bitcoin menggunakan energi. Sebab ini adalah ramai dah jangkakan. Contoh saya boleh tunjuk satu tweet. Ni Brandon Quittem ni, dia ni bagi saya orang yang bijak. Tuan-tuan puan-puan boleh follow dia punya ni. Dia ada buat satu artikel mengatakan Bitcoin dan ada related dengan fault turning. Itu ada teori lah fault turning tu. Tuan-tuan puan-puan boleh baca sendiri. Tapi saya memang sangat interested dengan penulisan Twitter Brandon Quittem ni. Kalau tuan-tuan puan-puan baca ni, nampak tak? Tahun Disember lagi dia dah cerita energy FUD is going to be massive in 2021. Dia dah bagi tahu dah, kalau FUD tu melibatkan penggunaan tenaga, dia boleh menjatuhkan harga Bitcoin. So ni tuan-tuan boleh baca lah. So nampak Mei 13 dia kata sadly this was a good call. Dalam tweet ni panjang ni, dia memang ada bagi cadangan, kena prepare untuk energy FUD. Maksudnya kena ada content untuk untuk lawan balik FUD energy ni dengan fakta, dengan ilmiah dan sebagainya. Tetapi ramai yang tak nampak dia punya cadangan tu. So tak ada banyak konten pasal energy FUD dan sebagainya. So bila Elon Musk keluar macam tu, ramai yang tak dapat lawan. And then yalah, market pun jatuh dan sebagainya. Tetapi benda ini dah dijangka. It's not something new. So this is the thing lah. Kenapa energy FUD ni antara benda yang boleh menjejaskan Bitcoin? Sebab sekarang ni adalah orang-orang muda, orang-orang sekarang ni, bila kita sebut bab green technology, bab energy ni, itu ataupun bab environment ni, itu sangat dekat di hati orang-orang muda. Mungkin dekat Malaysia kita tak nampak sangat, tetapi di negara-negara maju, dekat US ke Europe ke, benda yang berkaitan environment, green technology dan sebagainya adalah isu sensitif. So that's why orang-orang yang nak jatuhkan harga Bitcoin, dia boleh main isu environment, isu energy dan sebagainya. That's the reason. Sebab dulu-dulu isu ni tak dimainkan. Dulu-dulu isunya lain. Isunya adalah money laundering, banyak money laundering actually. Money laundering itu isu yang dimainkan pada tahun 2017. Sekarang ini money laundering punya FUD dah tak berkesan. Diorang bawa isu energy dan energy, renewable energy, dia dah main FUD yang tu pula. So sekarang Bitcoin kena atasi FUD energy ni. Itu adalah fakta. Kalau dia mampu atasi benda ni, dia kalau orang banyak create content regarding energy, penggunaan renewable energy for Bitcoin mining dan sebagainya, ada few proof dan sebagainya, artikel-artikel, video dan sebagainya, boleh lawan energy FUD ni. So sekarang ni adalah di mana proses untuk melawan energy FUD dan sebagainya lah. Itu yang saya nampak. Okay,
So this is one of the bukan good news or bad news. This is one of the thing yang saya nak bagi tahu. Energy fund ni memang dah dijangka. So tak perlu nak risau sangat. Next adalah this part. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Tesla hanya memegang 0.2% daripada Bitcoin. Kalau Tesla jual, contohlah Elon Musk nak jual, dia kata okey lah, semua duk ejek aku jual lah Bitcoin ni kan. Kalau dia jual pun, dia hanya jual 0.2% of Bitcoin. Daripada 21 juta Bitcoin ni, pegangan dia hanyalah 0.2%, which is this is the amount lah, 43,200 Bitcoin. MicroStrategy ada lagi banyak tuan-tuan puan-puan. Dan Michael Saylor, saya akan risau kalau Michael Saylor yang kutuk Bitcoin. Sebab Michael Saylor memang dah buat banyak benda-benda baik untuk naikkan sentimen positif terhadap Bitcoin dan sebagainya. Dia yang banyak buat kerja belakang tabir, promote dekat company lah dan sebagainya. Even Elon Musk masuk Bitcoin pun atas tweet based on Michael Saylor. Dia tengok Michael Saylor duk tweet, baru dia start masuk. Itu kita kena tahu. Dekat Twitter Elon Musk, siapa follow, dia akan tahu. Lepas Michael Saylor duduk cerita pasal Bitcoin, dia kata dia beli dan sebagainya, baru Elon Musk masuk. Okay? Kalau mamat MicroStrategy, Michael Saylor ni jual Bitcoin, baru saya cuak. Setakat Elon Musk saya tak takut. Setakat Elon Musk bagi saya, dia move the market. Tetapi bagi saya, Elon Musk tak mampu untuk bawa the bear market. Itu saya punya pandangan lah. Sebab institution lain ada beli. Contoh Square Inc ni siapa? Pemilik Twitter lah. Dia pun ada juga pegangan dia. Lepas tu banyak company yang beli. And lagi satu, ini just public listed company. Dia ada lagi private companies, government. Ni nampak Grayscale 3% tuan-tuan puan-puan. That's why daripada saya nak follow Elon Musk, saya akan follow Grayscale. Saya akan follow apa Grayscale buat. Sebab Grayscale pegangan dia 3%. Ini boleh gerakkan market dengan lagi dahsyat daripada Elon Musk. Itu kita kena ingat. Memanglah Twitter Grayscale ni tak mainkan peranan apa sangat, tapi the fact is diorang ada pegangan Bitcoin yang lagi besar. Dan Grayscale takkan jual Bitcoin. Mereka hanya membeli. Sebab apa? Dia nak kumpul Bitcoin sebanyak yang boleh. Grayscale 3%. So dalam banyak-banyak company atau entity, Grayscale lah pemegang Bitcoin yang terbesar. Kalau mereka jual Bitcoin, baru saya cuak. Tetapi setakat ni mereka tak jual lah. Even Grayscale pun sebenarnya tak berapa sependapat dengan Elon Musk. Bila Elon Musk duduk pump Dogecoin kan, Grayscale punya orang kuat pun tak berapa setuju. So that is the thing lah. So this is something untuk tuan-tuan puan-puan nilai, so that tuan-tuan puan-puan tak panik. Okay. Dan lagi satu adalah dari sudut on-chain, kalau kita tengok on-chain analysis kan, ini daripada yang Glassnode lah, saya just ambil screenshot dia. Ini setakat data 16 hari bulan 5 menunjukkan Nupal ni adalah, kita boleh gunakan ni untuk tengok bahawa bear market tu dah bermula ke atau belum. Kalau dia pergi dekat peringkat yang ada highlight warna kuning ni, kalau dia dah masuk peringkat biru ni menandakan euforia ataupun ketamakan. Bila dia pergi hijau, of course dia akan jatuh. Setiap kali dia pergi biru. Bila dia pergi biru, dia akan jatuh sampai merah. Bila dia pergi biru, dia boleh jatuh sampai merah. Ni ada sekali dia jatuh sampai kuning lah, dan dia pick up. Ni tahun 2017. Dia pergi sampai biru ni, this the price top. Lepas tu dia jatuh sampai merah. Okay. Sekarang ni dia tak pergi ke biru lagi tuan-tuan puan-puan. Dia dari sudut Nupal ni, dia belum pergi biru. So that's why bagi saya, kalau ambil pandangan on-chain analysis ni juga, kita masih berada di bull run. Cuma kita berada di fasa correction. Sebab apa? Kita kena tengok compare dengan tahun 2017 ni tuan-tuan puan-puan. Dia ada pergi turun sampai bawah tau.
Nuppel effect ni, tetapi dia pick up balik, turun balik, pick up balik. So ni pun sama juga, saya nampak dia turun, mungkin dia akan pick up turun, dan tapi kalau one day dia pergi dekat warna biru ni, Nuppel ni pergi warna biru, then itu adalah overbought, ramai yang euforia, dan waktu tu adalah waktu terbaik untuk jual Bitcoin. So sekarang ni dari sudut Nuppel tidak berlaku lagi warna biru, iaitu euforia. Okay, so next, last kali saya nak tunjuk dekat tuan-tuan perempuan ni adalah buat pertama kali setelah sekian lama, Crypto Fear and Greed Index adalah sini, Extreme Fear ataupun Fear. Bagi saya ini adalah paling bagus sebab mengikut market sentiment adalah buy when people are fear and sell when people are greedy. Last week masih lagi greedy, sekarang ni fear. So bila benda ni berlaku, ramai yang akan jual, So ini adalah, bagi saya pandangan saya, ini adalah waktu terbaik untuk beli. Sebab apa? Nanti bila harga bila fear ni tinggi, bila fear ni tinggi, kadar dia macam 20-27, ini adalah buying opportunity. Then beli, dan nanti bila dah greed, nanti boleh jual balik untuk profit. Lama saya tunggu untuk dapatkan fear, sebab all this while Bitcoin drop 20%, Bitcoin drop 10%, dia still dalam peringkat greed juga. Saya selalu tengok Fear and Greed Index, saya tengok bilalah nak pergi fear, dan setelah sekian lama akhirnya dapat indeks fear, extreme fear. Ini adalah bagi saya buying opportunity. Okay, so tak tahu esok ni masih di peringkat fear ke macam mana, tapi ini adalah pandangan saya. So apa pandangan tuan-tuan puan-puan tentang situasi kripto sekarang ni, yang mana kita nampak dengan sangat jelas Elon Musk tweet apa sahaja pun dia berjaya kacau market tu. So sekarang ni mungkin kena ambil satu lagi extra strategi, iaitu follow tweet Elon Musk. Kalau tanya saya lah, memang kena follow tweet Elon Musk. Sebab apa? Market bergerak ikut dia punya tweet. Itu adalah fakta. Hopefully for long run benda ni tak bagus. Sebab market crypto tak boleh react based on satu manusia punya tweet. That is not really good. Dogecoin tak apa. Dogecoin is a meme coin, joke coin, is fine. Tetapi when we talk about coin-coin lain, coin-coin fundamental yang kuat, sepatutnya perkara ini tidak berlaku. So bagi saya, hopefully market cryptocurrency ni dapat menjarakkan dia punya sentiment dengan tweet daripada Elon Musk. Dia kena bergerak based on chain, based on fundamental and also technical, bukan based on sentiment 100%. Kalau based on sentiment, senang je nak buat trade. Jual waktu Elon Musk kutuk beli waktu Elon Musk kutuk, jual masa Elon Musk puji. Itu je, senang, tak payah nak buat technical analysis apa semua. Okay, so apa pandangan tuan-tuan puan-puan tentang perangai Elon Musk ni? Boleh komen dekat bawah, kita nak tengok sentimen tuan-tuan puan-puan pula dengan Elon Musk punya ni lah, So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.